Okey, kita Assalamualaikum semua. Kita akan sambung dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan sambung dengan penyelesaian masalah yang melibatkan pembahagi tembereng garis. So kita boleh rujuk buku teks muka surat 180. Okey. Seekor laba-laba berada pada kedudukan E -75 pada sehelai kertas graf. Laba-laba pada kertas graf dan menuju ke arah titik G 13.5 di sepanjang satu garis lurus dengan laju sekata. Laba-laba itu berada di titik P selepas 18 saat perjalanannya dan tiba di titik G dalam masa 1 minit. Tentukan koordinat P. Faham ke tak? Bila tak faham, bila awak baca tak faham. Okey. Biasalah tu. Baca tak faham tu biasa. Okey. Cuma macam mana nak bagi faham? Okey, bila nak bagi faham, dia kata kertas graf dan dia ada koordinat. Bila ada macam gitu, awak lakarlah. Macam gitu. Titik E. E tu dia berada -7, -5. Logiknya di bawah. Okey. Kemudian menuju ke arah titik G. So sini G. Titik G 13.5. Nampak? Tulis je. Okey. Kemudian laba-laba itu berada di titik P selepas 18 saat. So dia jalan-jalan. Dia ada dekat P sebelum sampai dekat G lah. Sebab 18 saat perjalanan dia. Tiba dekat G 1 minit. Nampak? Okey. Lepas tu P ni kita tak tahu letaklah X, Y. Okey. Tentukan koordinat P. So nak tentu koordinat P, kita tengok 18 saat E sampai P 18 saat. Dia sampai dekat G 1 minit. 1 minit tu bermaksud 60 saat. Nampak? 1 minit 60 saat. So kat sini cikgu lukis lain takut awak confuse. Okay, E, P, G 18 saat. Dia sampai dekat G 1 minit 60 saat. Berapa dekat PG? 60 tolak 18. So dapat berapa? 60 tolak 18 pula. Okey. Macam ni. Okey, sekarang kita tengok kita boleh buat nisbah. EP 18, EG 60. Nampak? So, kat sini kita akan permudahkan, kita akan dapat 3 kepada 10. So, kat sini 3 panjang semua sekali adalah 10. Jadi berapa kat sini? Yang ni adalah 7. Nampak? Okay, faham? Kalau tak faham, kita ulang balik. Cikgu ulang balik. Okay. E sampai P 18 saat. E sampai G 60 saat. 1 minit kan? So, P dengan G kita boleh dapat 60 tolak 18 dapat 42 kan? 42. So, boleh dapat nisbah tak? 18 kepada 42. Permudahkan bahagi 6. Bahagi 6 dapat 3 kepada 7. So nisbah kat sini 3 kepada 7. Nampak? Okey. Dia tanya koordinat P. So bila koordinat P, silangkan dia. Nampak? Silang. 3 darab dengan G, 7 darab dengan E. So, masukkan nilai. PXY sama dengan paksi X dulu. 7 darab -7 tambah paksi X 3 darab 13 per 3 tambah 7. Satu lagi paksi Y. Bila paksi Y, 7 darab -5 tambah 3 darab 5 per
3 tambah 7, tutup kurungan. So, negatif 49 tambah 39 per 10. Satu lagi, negatif 35 tambah 15 per 10. Kita akan dapat negatif 10 per 10. Negatif 20 per 10. So, koordinat dia adalah negatif 1, negatif 2. Okey, so P kita dapat negatif 1, negatif 2. Okey, B. Nisbah EQ kepada QG apabila laba-laba itu berada di titik Q11,4 di atas garis lurus itu. EQ dan nisbah QG. Okey, bermaksud dia ada garisan yang baru. Okey, jadi kat sini lakal je lah. EQG. E tadi negatif 7, negatif 5. G tadi 13,5. Q dia kata 11,4. So berapa M? N. Okey, apa nak buat ni? Ya, pandai dia ingat. Silangkan dulu. Okey, silang dulu supaya kita tak terlepas pandang. Okey, so kita pergi ambil satu. Ambil apa? Paksi X. Terpadam. 11,4 Okey, so kita ambil paksi X, paksi X, paksi X. So bila paksi X 11 sama dengan N dengan negatif 7. Negatif 7N tambah 13M per M tambah N. Bawa ke sini. 11M tambah 11N sama dengan negatif 7N tambah 13M. M dengan M. Tolak 13M sama dengan negatif 7N tolak 11N. So dapat negatif 2M sama dengan negatif 18N. Positifkan dia. 2M sama dengan 18N. M per N sama dengan 18 per 2. M per N sama dengan 9 per 1. Bermaksud M kepada N adalah 9 kepada 1. M tadi adalah EQ kepada QG. Sama dengan 9 kepada 1. Okey, jangan tinggal dalam MN. Mesti tukar kepada apa soalannya. Okey, so kita pergi ke latih diri 7.3. Latih diri 7.3. Okey, raja di sebelah menunjukkan koordinat dua orang pemain bola sepak PQ. Okey, dia dah buat raja. Koordinat bagi pemain P dan Q adalah masing-masing ini 46, 40, 45. Pemain P ingin menendang bola kepada pemain Q, tapi bola itu jatuh di kedudukan 2/3 di sepanjang garis lurus. So, bila 2/3 bermaksud katakanlah kat sini tengah dia, kita letaklah huruf apa? T. Okey, 2/3 kan? 2/3 garisan tu bermaksud, okey, 2/3 bermaksud sini 2, kat sini 1. Sebab ada 3 bahagian. Jadi 2, 1 lah. Okey. Tentukan koordinat bola semasa bola itu menyentuh permukaan padang. Jadi kita nak tahu koordinat dia dekat mana. X, Y. So, pertama silangkan dia. 1 dengan P, 2 dengan Q. Nampak? Okey. Kemudian masukkan nilai T, X, Y sama dengan untuk X dulu mana-mana boleh. 2/40 tambah 1/4 per 2 tambah 1. Satu lagi adalah 2/45 tambah 1/6
per 2 tambah 1. Okey. 2 kali 80 tambah 4 bahagi 3. Satu lagi 90 tambah 6 bahagi 3. So 84 per 3. Satu lagi 96 per 3. Kita akan dapat 28 32. Okey, selesai. Okey. So kita pergi ke soalan nombor 2. Raja di sebelah menunjukkan pelan sebatang lebuh raya lurus antara dua buah bandar AB pada satah kertas. Seorang jurutera ingin membina dua buah rumah rehat di antara dua bandar itu dan kedua-dua rumah itu membahagi lebuh raya kepada 3 bahagian yang sama jarak. Tentukan kedua-dua rumah rehat itu. Okey. Lebuh raya tu dia bahagi 3. Bagi 3 bahagian. So, boleh jadi rumah rehat yang pertama di sini. Kita panggil rumah rehat pertama rumah rehat P. Rumah rehat kedua adalah rumah rehat Q. Okey, di sinilah. Yang tu. Okey. Kemudian kita nak tahu dia punya, kalau dia ada dua keadaan. Untuk P, sini A, negatif 4, 5. Kat sini P, kat sini B. Okey, 5, 2. Nisbah dia adalah 1, 2. Nampak? Okey, so kita buat P dulu. Okey, so P ni adalah X, Y lah. Okey, 2 darab dengan A, 1 darab dengan B. Yang tu awak kena ikut betul-betul. Kalau salah awak tak silang, memang tak dapat jawapan. So, P darab X, P X Y darab pula sama dengan, untuk paksi X adalah 2 darab negatif 4 tambah 1 darab 5 per 3. 2 tambah 1. Satu lagi untuk paksi Y adalah 2 darab 5 tambah 1 darab 2 per 2 tambah 1. Dia bukan suka-suka hati tak nombor tu. Dia ikut step dia. Okey. So, negatif 8 tambah 5 per 3. Satu lagi 7 pula. 10 tambah 2 per 3. So, dapat negatif 3 per 3 dengan 12 per 3. Kita akan dapat negatif 1, 4. Okey, itu untuk P. So, satu keadaan negatif 1, 4. Okey, untuk satu lagi rumah rehat. Rumah rehat satu lagi adalah macam gini. A, B, P dia, Q dia kat sini. So, kat sini negatif 4, 5. B dia 5, 2 sama juga. Beza dia Q kat sini. Nisbah dia 2, 1. Nampak? Okay, so kita nak cari Q tu. Silangkan dulu. Okay, tu sebab cikgu warna lain. Kita tidak confuse kan? Okay, so Q X, Y. Untuk paksi X adalah 1 darab negatif 4 tambah 2 darab 5 per 2 tambah 1, 3. Koma, untuk paksi Y 1 darab 5 tambah 2 darab 2 per 2 tambah 1. So, kita dapat negatif 4 tambah 10 per 3. Satu lagi 5 tambah 4 per 3. So, sini dapat 6 per 3. 9 per 3. So, kat sini kita akan dapat 2, 3. Okey. So, untuk Q adalah 2, 3. Okey, selesai. Kita pergi nombor 3. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan 2 ekor anak itik HK pada satu satah kertas. Diberi koordinat negatif 3, 2. Okey, betul. Koordinat satu lagi 6, 10. Kedua-dua anak itik itu berjalan ke arah satu sama lain. Okey. Dia jalan terkedik-kedik
Macam tu. Okey. Okey. Lepas tu, dia bertemu dekat L. Dua-dua hal laju berbeza. Maksudnya ada yang laju, ada yang cepat. Ada yang perlahan. Hal laju anak itik H 2 kali ganda hal laju anak itik K. H 2 kali 2H sama dengan 1K. Gitu 2 kali ganda anak itik K. Tak. Bermaksud hal laju H adalah 2 kali K. So, H per K sama dengan 2 per 1. H 2, K 1 bermaksud 2 ni laju lagi. Dia jauh lagi pada K tu. K. Tu nisbah dia. So, ni X, Y. Apa yang perlu awak buat? Yes, silangkan dia. 1 dengan H. 2 dengan K. Nampak? So, kita buat. Nyatakan nisbah nisbah HL kepada LK. Kita dah dapat dah tu. 2 kepada 1. Okey. B. Cari jarak anak titik K dari titik asalnya apabila anak itik K bertemu dengan anak itik H. So, kita cari dulu L tu berapa. Okey, so L X Y sama dengan pasti X dulu kan. 2 darab 6 tambah 1 darab negatif 3 per 2 tambah 1. Satu lagi 2 darab 10 tambah 1 darab negatif 2 per 2 tambah 1. So, kita akan dapat 12 tolak 3 per 3. Satu lagi 10 tolak 20 tolak 2 per 3. So, sini kita akan dapat 9 per 3. 18 per 3. Kita akan dapat 3, 6. So, koordinat L adalah 3, 6. Okey, bila dah dapat koordinat L ni adalah 3, 6. So, kita boleh cari apa? Jarak. Dia suruh cari jarak kan? So, apa rumus jarak? Jarak sama dengan punca kuasa X tolak X. X tolak X kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2. So, X1, X2 lah ni. X1, X2, X1, X2. Sini je lah terus. 6 tolak 3 kuasa 2 tambah 10 tolak 6 kuasa 2. Punca kuasa. 6 tolak 3, 3 kuasa 2 tambah 10 tolak 6, 4 kuasa 2. So, kita dapat 9 tambah 16. Kita dapat 25. So, punca kuasa kan dapat 5 unit. Okey, selesai. Nombor 3B. Okey, kita pergi ke latihan intensif 7.1. Okey, satu garis lurus melalui P28 dan Q73. Titik R membahagi tembereng garis dengan bila dia bagi macam gini, buat je lah. PR sama dengan 4QR. PR per QR sama dengan 4 per 1. Tak ada masalah kan? So, cikgu kata buat garis P, Q, R bahagi mesti di antara. Q dia 7, 3R kita tak tahu. Okey. PR 4, QR 1. Tu nisbah dia. 4 darab dengan Q pasangan dia. 1 darab dengan P. Nampak? So, boleh cari R. RXY sama dengan 4 darab 7 tambah 1 darab 2 per 4 tambah 1 untuk paksi X. Untuk paksi Y,
4 darab 3 tambah 1 darab 8 per 4 tambah 1. So, 28 tambah 2 per 5. Satu lagi, 12 tambah 8 per 5. 30 per 5. 20 per 5. So, dapat 6, 4. Mesti ada kurungan. Okey, dah selesai R. Okey, nombor 2. Jika satu titik R 63 membahagi tembereng garis P45 ke Q. So, buatlah PQR 45R 63 QXY. Okey, dalam nisbah 25. Cari titik Q. So, nak cari titik Q, buat je lah. Macam tadi, 2 dengan P, 5 dengan P, 2 dengan Q. So, yang kat tengah adalah yang kat tengah, yang kat tepi sekali adalah kat tengah kan yang ni. So, kita ambil salah satu. Tak. Kita ambil lah 6, 3 sama dengan, okey, 5 darab 4 tambah 2X per 5 tambah 2. Satu lagi untuk Y, 5 darab 5 tambah 2Y per 5 tambah 2. Nampak? So, sini X, sini Y, ni X, ni Y. Okey, X dengan X, Y dengan Y. So, 6 sama dengan 20 tambah 2X per 7. Satu lagi, 3 sama dengan 25 tambah 2Y per 7. Bawa sini, bawa sini. Dapat apa? 42 sama dengan 20 tambah 2X. 42 tolak 20 sama dengan 2X. 22 sama dengan 2X. X sama dengan 11. So, 21 sama dengan 25 tambah 2Y. 21 tolak 25 sama dengan 2Y. Negatif 4 sama dengan 2Y. Y sama dengan negatif 2. So, koordinat untuk Q adalah 11, negatif 2. Okey, selesai. Sekarang dia nak titik tengah PQ. Bila titik tengah, rumus dia simple je kan? Okey, kita tengok soalan B. Koordinat titik tengah PQ. So, kita dah dapat Q tadi kan? P kita dapat 45. Q kita dapat berapa tadi? 11, negatif 2. Okey, so dia nak titik tengah PQ. Titik tengah. Bila titik tengah, tengah sama dengan, bahagi 2 je. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Sebab nisbah dia 1, 1, 1. Bila 1, sama je darab dia kan. So, X4 tambah 11 bahagi 2. Satu lagi Y5 tambah 2. 5 tambah negatif 2 bahagi 2. So, kita akan dapat 15 per 2 dan 3 per 2. So, ni titik tengah PQ. Okey, kita sambung nombor 3. Titik C14 membahagi garis lurus yang menyambung titik A dan B. Okey, C membahagi. So, buat garis A, B. C yang bahagi. Okey. So, A negatif 3, 6. B, H, K. C negatif 3, C pula. C14. Okey. Okey, C tadi 14. Okey, dengan nisbah 2, 3. Okey, bila dah ada nisbah macam tu, 2 dengan pasangan dia B, 3 dengan A. Tu tengok. Cari nilai H dan K. So, letak je. B, H, K sama dengan pasi X 3 darab negatif 3 tambah silap
Hai. Yang ni yang kat perkara rumus. 1, nampak tak? 1 sama dengan ambil X, ambil X, ambil X. 1 dia pembagi tu kat tepi. 1 sama dengan 3 darab negatif 3 tambah 2H per 2 tambah 3. Okey, satu lagi keadaan untuk Y. Nampak? 4 sama dengan 3 darab 6 tambah 2K per 2 tambah 3. Okey, kita selesaikan satu-satu. 2 tambah 3, 5. Bawa sini, 5 sama dengan negatif 9 tambah 2H. 5 tambah 9 sama dengan 2H. 14 sama dengan 2H. 2H sama dengan 7. 2H sama dengan 7. 14. H sama dengan 14 bagi 2. H sama dengan 7. Okey, untuk K pula. 2 tambah 3 ni 5 So bawa ke sini dia jadi 4 darab 5 sama dengan 18 tambah 2K. 20 tolak 18 sama dengan 2K. 2 sama dengan 2K. K sama dengan 1. Okey, so dah dapat 7 dengan 1. Okey, untuk nombor 4 titik-titik A, B dan C terletak pada satu garis lurus. B membahagi garis lurus AC dengan nisbah 3 kepada 4. Okey, so ini bermaksud ada garis lurus AC yang bahagikan dia adalah huruf B. Okey, baca soalan baik-baiklah. B membahagi. So B lah di antara A dan C. So letak dia punya koordinat 4R, R. B adalah E, F. C adalah 3E, 4F. Okey, jelas? Okey, B membahagi garis lurus AC dengan nisbah 3, 4. So tulis 3, 4. Okey, bila macam ni, apa saja soalan, terus kita silangkan dia. Nampak? Supaya kita tahu. Okey? Ungkapkan E dalam sebutan F. So, tak tahu blank. Terus buat je rumus pembahagi 2 tu. Okey? Okey. So, apa rumus dia? Untuk kita, tengah dia E dan F kan? E, F tu adalah X, Y. So, kita ambil satu part dahulu. Di mana kita ambil lah dulu E. E tu adalah untuk part C, X. Okey, yang cikgu bulatkan tu. So, E sama dengan 4 darab 4R. 4 darab 4R. Tambah 3 darab 3R. 3 darab 3R. 3 darab 3E. Yang ni E. Silap. Per 3 tambah 4. Okey, boleh. So, kita akan dapat E sama dengan 16R tambah 9E per 7. 7 bawa sini. Kita akan dapat 7E sama dengan 16R tambah 9E. 9E bawa ke situ. Jadi, 7E tolak 9E sama dengan 16R. Negatif 2E sama dengan 16R. Okey. Kemudian kita ambil satu lagi untuk Y. Y adalah F, R dengan 4F. Nampak? So, F sama dengan 4 darab R. Tambah 3 darab 4F. Nampak? Per 3 tambah 4 ataupun 4 tambah 3 sama je. So, 7F. Ni tambah dapat 7 bawa ke sini jadi 7F sama dengan 4R tambah 12F. Okey. So 7F tolak 12F sama dengan 4R negatif 5F sama dengan 4R. Okey, kat sini ungkapkan E dalam sebutan F. Jadi R tu tak nak.
R tu kita perlu buang dan kita perlu gantikan. So kat sini negatif 5F, 4 bawa ke sini jadi per 4 sama dengan R. Dapat itu, ganti nilai untuk R sebab supaya R tu boleh hilang. So negatif 2i sama dengan 16. R dia negatif 5F per 4. Nampak? Okey, kemudian potong mana boleh potong. 4 darab 1 darab 4. So kita akan dapat negatif 2i sama dengan negatif 20F. Jadi negatif positif ni cikgu bawa ke sini. Okey, bawa ke sini. Okey, kat sini negatif 2i sama dengan negatif 20F. I sama dengan 20F per 2. So I sama dengan 10F. Okey, dapat? Okey, selesai. Okey, faham? Okey, kita pergi ke soalan nombor 5. Raja di sebelah menunjukkan sebuah sisi 4 PQRS. Dengan bucu-bucunya ialah, okey, awak tengok P dia 14, Q dia 7, negatif 8, R dia 95, S dia 51. Titik T 62 terletak di atas garis lurus RS. Cari A. Koordinat titik U yang membahagi sisi PQ dengan nisbah 21. Okey, dia bagi kat sini PQ ya untuk A. So PQ garisan dia macam ni. Kalau tak clear kat situ, lukis lain. PQ. Q 7 negatif 8. P1 4. Dia bagi tahu titik U. Titik U di antara kita tak tahu. Ni U. Bila tak tahu, letak je X, Y. Yang membahagi sisi PQ dengan nisbah 2 kepada 1. Bermaksud nisbah dia kat sini 2, 1. Nampak? Okey, so kita boleh cari kan. First, silangkan dulu 2 dengan Q, 1 dengan P. Nampak? Kena silangkan dia. Okey, kemudian baru kita masuk dalam rumus. So, untuk U, X, Y sama dengan paksi X dulu. Nak buat satu-satu boleh, nak buat sekaligus pun boleh. Cikgu itu buat sekaligus. Kalau nak buat satu-satu macam ni. Untuk paksi X, awak tanda paksi X ni. So, X sama dengan 1 darab 1 tambah 2 darab 7 bahagi 1 tambah 2. Okey. Untuk paksi Y sama dengan paksi Y yang ini. Okey. Y sama dengan 1 darab 4 tambah 2 darab negatif 8 per 1 tambah 2. Okey, so dah dapat X dan Y. 1 tambah 2, 3 kan? Bawa sini jadi 3X sama dengan 1 tambah 14. So, 3X sama dengan 15. X sama dengan 15 per 3. So, X sama dengan 5. Okey, Y. Y sama dengan, ni 3, 1 tambah 2, 3. 3Y sama dengan 4 tolak 16. So, Y sama dengan negatif 12. Y sama dengan negatif 12 per 3. So, dapat Y sama dengan negatif 4. Ni bermaksud koordinat U adalah 5, negatif 4. Okey, faham? So, kita dah dapat U 5, negatif 4. Okey, kita pergi B. Okey, untuk B, koordinat tengah sisi QR. QR mana? QR yang hujung. So, QR kat sini.
Sini Q 7 negatif 8. R adalah 95. Bila koordinat tengah sisi adalah titik tengah. Titik tengah. Bila titik tengah, bahagi tambah 2 sahaja. So, titik tengah QR sama dengan 9 tambah 7 bahagi 2. Satu lagi 5 tambah negatif 8 bahagi 2. So, kita akan dapat 9 tambah 7, 16 bahagi 2. 5 tolak 8, kita dapat negatif 3 bahagi 2. So, kat sini kita akan dapat 8 negatif 3 per 2. So, dah dapat titik tengah QR. Okey. Kita pergi ke 5C. Nisbah RT kepada TS. Okey. So, kita rujuk kepada gambar rajah yang ini. R95 T 62 S adalah 51. Tu sebab cikgu kata salin lukis balik supaya kita nampak. So, dia nak nisbah dia. Bila nisbah ni RTS. Okey. RTTS. Jadi M N. Nampak? RT kepada TS. So, kat sini sama juga rumusnya. M partnerkan dengan, silangkan dengan S. N dengan R. Okey. Masuk nilai. Mula kita start dengan paksi X. Nampak? Cikgu bulatkan X. So, yang tengah adalah kat tepi. N 6 sama dengan N darab 9 dapat 9N tambah 5N per N tambah M. Bawa ke sini, dia jadi 6N tambah 6M. Darab masuk terus. Ini 5M. Okey. 9N tambah 5M. So, M dengan M, N dengan N. 6M tolak 5M sama dengan 9N tolak 6N. So, dapat 6 tolak 5, 1M. Sama dengan 9 tolak 6, 3N. So, M per N sama dengan 3 per 1. Silangkan balik. 1 bawa ke bawah, N bawa ke bawah sini. Okey, kemudian kita akan dapat nisbah M kepada N adalah 3 kepada 1. M adalah RT. So, RT kepada TS sama dengan 3 kepada 1. Okey, selesai C. Okey, kita pergi ke D. Panjang sisi PS. PS, panjang sisi PS. So, kat sini gambar rajah dia P14 S51. So, panjang dia adalah PS. Apa rumus panjang? Ingat balik. X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2. So, masuk dalam rumus. X1 P kita anggap sebagai X1 Y1. S kita anggap sebagai X2 Y2. So, 1 tolak 5 kuasa 2 tolak 4 tolak 1 kuasa 2. So, kita dapat. Okey, kemudian kita kira 1 tolak 5 adalah negatif 4 kuasa 2 tolak. Ini tambah tambah 4 tolak 3, 4 tolak 1, 3 kuasa 2. So, kat sini kita akan dapat 16 tambah 9, 25 punca kuasa dan panjang dia adalah 5 unit. Okey? Okey, jelas. Kita pergi ke soalan seterusnya, nombor 6. Titik P iaitu K2 membahagi satu garis lurus yang menyambung titik A dan B. Okey, dengan nisbah MN. So, dari sini awak lakar A kat sini,
B kat sini. Okey. Yang bahagi dia adalah huruf P. So A negatif 2, 1. B 2, 5. P adalah K, 2. Okey, nisbah dia adalah M, N. Okey, so kat sini nak cari nisbah dia. Silangkan dulu kan. M dengan B, N dengan A. Okey. So, tengok apa nilai yang ada. X ke Y? Y nilai yang ada. Bila Y ada nilai, kita ambil Y. Bulat siap-siap. So, 2 sama dengan 1 darab N, 1N. Tambah 5 darab M, 5M. Per M tambah N. Ni bawa ke sini jadi 2M tambah 2N sama dengan 1N tambah 5M. Bawa 2M tolak 5M sama dengan 1N tolak 2N. So kita akan dapat negatif 3M sama dengan negatif N. Negatif-negatif positif. 3M sama dengan N. M sama dengan N per 3. Kemudian M per N sama dengan 1 per 3. Okey, nampak? So, nisbah dia M kepada N adalah 1 kepada 3. So, dah dapat nisbah dia 1 kepada 3. Okey. So, sekarang kat sini kita cari nilai K pula. Okey, kita cari nilai K. Okey. Okey, untuk cari nilai K, kita dah dapat M. N dia. M adalah 1, N adalah 3. So, K ni adalah bahagian X. Nampak? X. Cikgu bulatkan X. So, K sama dengan 2 darab negatif 3 darab negatif 2. So, kita akan dapat negatif. Tulislah 3 darab negatif 2 tambah satu lagi 1 darab 2 per 1 tambah 3 nisbah dia. So, 4K sama dengan negatif 6 tambah 2. Okey, kemudian 4K sama dengan negatif 4. K sama dengan negatif 4 per 4. K sama dengan negatif 1. Okey, selesai. Okey, faham? Boleh kan? Boleh, memang awak boleh buat. Okey. So, kita pergi ke soalan nombor 7. Raja di bawah menunjukkan kedudukan Dewan Serbaguna, sekolah, pasar awam dan perhentian bas pada satah kertas. Rumah Haziq terletak di tengah P1, P2 dengan keadaan P1 membahagi tembereng garis dari Dewan ke pasar. Okey. Sekarang kita tengok. P1 ni membahagi tembereng garis dari Dewan ke pasar. Dewan mana? Dewan sini ke pasar. Kat sini. Dia bahagi tembereng. So, P1 tak tahu berada di mana. Di antara itulah. Okey. Dengan nisbah 4 kepada 1. Dia bagi nisbah. Bermaksud P1 dia kat sini. Okey. 4, 1. Nampak? Okey. Manakala P2 membahagi tembereng garis dari sekolah ke perhentian bas. Sekolah ke perhentian bas. P2 dengan nisbah 1 kepada 2. 1, 2. So, kat sini P2. Okey, nampak? Okey. Rumah Haziq terletak di tengah P1 dan P2. Rumah Haziq warna, ni, rumah warna kuning ni. Dia di tengah P1 dan P2. Sini Haziq. Okey, tapi yang kita lakar ni hanyalah anggaran. Macam mana kita nak buat pengiraan? Okey, pertama sekali kita cari
P1. Okey. P1. Di mana dewan dengan pasar. Nampak? Pasar awam. So, P1 ni dekat sini. Nisbah dia 4:1. Koordinat dewan ni adalah, okey, baca koordinat 3, 11. Nampak? Okey. Pasar awam ni baca koordinat dia 10, 11, 12. 12, 1. Okey. So, P1 kita tak tahu X, Y. Okey. So, untuk nisbah dia, apa perlu kita buat? 4 dengan pasar, 1 dengan dewan. So, kita kira lah. Untuk X sama dengan X, X, X. Nampak? 3 darab 1 tambah 4 darab 12 per 1 tambah 4. So, kita akan dapat 5X sama dengan 3 tambah 12 darab 4 adalah 48. Okey. Okey, pasar awam ni 10, 11, 12, 13. 13, sorry. Patut lain je. Oh, okey. So, 13 darab 4, kita dapat 52. Okey. So, 5X sama dengan 55. X sama dengan 5 bahagi 5. Kita dapat 11. Okey. So, kita cari untuk Y pula. Untuk Y. Nampak? So, Y sama dengan 1 darab 11. Tambah 4 darab 1. Per 1 tambah 4. So, 5Y sama dengan 11 tambah 4. 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 bahagi 5. Jadi, Y sama dengan 3. Jadi, koordinat dia adalah, koordinat P1 adalah berapa? 11, 3. Nampak? So, P1 sini 11, 3. Okey. Kemudian kita perlu cari P2. P2 ni adalah di antara sekolah dengan, silap lukis. P2 tu di antara perhentian bas dengan sekolah. Okey. So, sekarang perhentian bas sekolah sini P2. Nisbah dia 1 kepada 2. Okey. So, sekarang sekolah. Awak tengok. Sekolah berapa dia punya koordinat? Sekolah. Okey. Sekolah adalah 4. Okey. Perhentian bas. Koordinat dia adalah 10, 7. Okey. Okey. So, sekarang dia punya nisbah, silangkan 2 dengan X dan 1 dengan bas. Okey. Dah begitu, kita ambil P2 ni ada X dan Y. So, untuk X sama dengan X, S, X. Okey, 2 darab 4 tambah 10. 1 darab 10. Okey. Per 2 tambah 1. So, 3X sama dengan 8 tambah 10. 3X sama dengan 18. X sama dengan, betul, 18 bahagi 3. Jadi, X sama dengan 6. Okey? Okey, untuk Y pula. Okey, Y sama dengan Y. Nampak? Okey.
1 darab 7 tambah 2 darab 4 per 1 tambah 2. So, 3Y sama dengan 7 tambah 8. 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 bahagi 3. So, Y kita akan dapat 5. Jadi, koordinat P2 adalah 6, 5. Okey? So, koordinat P2 ni 6, 5. Okey, so rumah Haziq terletak, nampak ni, rumah Haziq terletak di tengah-tengah P1, P2. So, kita lakar balik. P1 adalah 11, 3. P2 adalah 6, 5. Dia kata titik tengah. Ni tengah rumah Haziq. So, bila titik tengah adalah tambah 2 bahagi, kan? Okey, tambah 2, titik adalah kan, dan kita bahagi dengan 2. So, rumah Haziq sama dengan X. Untuk X adalah X tambah X. So, 6 tambah 11 bahagi 2. Untuk Y adalah Y tambah Y. 3 tambah 5 bahagi 2. So, kita akan dapat 17 per 2 dengan 8 per 2. Kat sini dapat 17 per 2 dan 4. So, itulah kedudukan rumah Haziq. Okey, faham? Boleh ikut? Okey. Habis habis soalan latihan intensif 7.1. Okey, kita akan sambung the next subtopic. Okey? Jumpa lagi.